Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning, good afternoon. Right, we start dengan kitab Al-Fatihah. Oh, dah dibuka ke tak? Buka je lah. Ya. Sebab dia terputus-putus je tu. Okay, so hari ni saya just nak recap balik lah apa yang kita dah belajar. So, okay, yang pertama you belajar pasal magnetic field. So magnetic field formula dia B equals to magnetic flux over E lah. And then dia punya unit is Tesla. And then dia adalah V pula Weber M negative 2. Itu adalah unit dia lah. So that is the unit untuk B. So source punca. So kita ada 3 lah, iaitu daripada yang pertama bar magnet, yang kedua adalah earth magnetic field, yang ketiga adalah CCC current carrying conductor. So CCC ni pecah 3 pula. Kita ada straight wire, coil and solenoid. So untuk coil straight wire kita ada formula dia mu naught I over 2 pi D. Where is D? D tu adalah distance dia lah. So ini adalah you punya straight wire, ni point P. So dia tanya what is the B experienced by P. Berapa dia mesti ada current Dia mesti ada current. That's why kita panggil dia current carrying conductor. So mesti ada current. So when current naik atas, so kita akan guna right hand grip nak tentukan dia punya B lah. So B dia adalah masuk into the page. So this is my B masuk. So dia hanya ada satu B lah. So formula you pakai mu naught ni adalah 4 pi darab 10 negatif 7. Current is refer to the current of CC 2 pi D. Okay, D ni yang problem lah. So D ni adalah jarak antara P sampai source of the B. Ingat D ni adalah jarak daripada point mana you nak cari, point P tadi kan, sampai dekat source tu lah. Dia punya I current dia tu. Okey, untuk yang ini pula you akan guna formula mu naught I over 2R. Di mana R ni adalah radius untuk circular coil. Dan dia boleh darab dengan N. Kenapa dia darab dengan N? Sebab tengok berapa number of turn dalam tu. Okey, yang ni pula B adalah sama dengan mu naught I over L. Dan dia ada N lah. Kenapa N? Number of turn lah. So formula dia adalah B sama dengan mu naught Ni over L. Okey, dan dia ada satu lagi formula. Alamak, dah terlepas. B sama dengan mu naught Ni over L atau mu naught Ni saja. Di mana N ni adalah sama dengan N over L. So apa beza N ni dengan N ni? N ni number of turns only. So N, this one is number of turn per length. So kalau you ada 100 turns per cm, so ini adalah N lah. Tapi kalau N tu dia hanyalah 100 turns saja. So itu adalah N. So itulah benda yang you belajar semalam lah. Dan you ada juga belajar pasal cara nak kira. So you ada current, I1, I2. Okay, ini adalah you punya point A. So you kena tahu macam mana nak cari B. So kita guna right hand grip. Right hand grip. Di mana thumb ni adalah menunjukkan you punya current. B ni adalah bang tu adalah dia punya magnetic field lah. B ni ada sign. So kalau kita buat untuk I1, I dia ke atas, guna tangan kanan tau. I ke atas, so dia B dia masuk. So this is my B1. Kalau untuk I2 dia ke bawah, so B dia pun masuk B2. So total yang di experience dekat BA adalah B1 plus B2. But since dia adalah dua-dua masuk, so dia negatif, ini pun negatif. So you akan dapat negatif B1 minus B2. So dapatkan jawapan Tesla. Ini hanyalah kalau dia adalah case without satu dimension saja. Dia ada dalam nota ni ada yang dia buat 2 dimension.
Dua dimension tu macam mana? Yang awak buat ni lah cross dot. So dia minta dekat A ni. Yang ini dua dimension lah. Kalau yang ini saya kata buat bulat, cross masuk, so dia adalah clockwise. So buat clockwise satu besar. So dia adalah clockwise. So disebabkan dia selari, dia adalah straight lah. So ni B1 saya. So point A saya, B1 saya adalah macam ni lah. Okay, lepas tu saya ada satu lagi, this one, dot ni out of page. So dia adalah keluar, so kita akan buat dia adalah anti-clockwise. So anti-clockwise, so dia macam ni lah. So dia anti-clockwise. So this one you akan buat dia besar macam ni. So dia turun bawah ni. So dia akan ke sini lah. So yang ni your B2. So this one what you need to do, you kena resolve lah. Yang 5 tu lah, you kena ingat tu. Draw magnitude B1, B2, table, find the square root tu, magnitude to total, and then find the direction. Yang ini ada dalam nota. Okay, so habis yang itu, hari ni kita nak masuk force. Okay, so kita akan ada 3 force yang kita kena belajar. Saya bagi overview dulu teruslah. So force, you akan pecah 3 nanti. Satu adalah force untuk charge. So baca soalan. Force apa dia nak? Dia nak mesti moving charge ya. Kalau dia stationary tak boleh. Sebab kalau stationary dia jadi zero terus, sebab formula dia adalah FB sama dengan QVB sin theta. Where V kalau zero, kalau dia stationary V zero, so FB akan zero lah, sebab zero dah apa-apa zero lah. Okay, yang kedua ni yang pertama Yang kedua adalah untuk CCC, current carrying conductor. Maksudnya you ada wire ke, you ada solenoid ke, you ada coil ke, apa-apalah kan. Dalam dia tu ada current lalu. So dia dah CCC, baca soalan, dia cakap find the force, magnetic force on straight wire when the current passing, ada current. So dia adalah force on CCC lah. So formula dia akan jadi BIL. Saya ingat BIL. BIL sin theta. So ini formula ni, ini formula ni. So formula dia berbeza-beza. Okay. Berbeza-beza. BIL sin theta. Okay, dan last sekali adalah parallel wire. Parallel wire saja, dia tak ada yang lain. Dia ni case KLCC lah. KLCC. Tiba-tiba pula KLCC pula case. Okay, KLCC pula kalau case parallel wire, so you akan guna formula F over L sama dengan mu naught I1 I2 over 2 pi D. Ni formula dia lah. So setiap formula ni tak boleh cross. Contohnya untuk formula ni you tak boleh pakai untuk CCC sebab dia ada charge. So dia kena pakai value charge. Kalau yang ni you tak boleh guna untuk moving charge because dia ada length. Dia ada L, length. Dan dia ada current. So you tak boleh pakai untuk moving charge. Moving charge mana ada current. Okay, untuk parallel plate dia ada I1, I2. Dia mesti ada 2 current yang gerak. So bila nak buat ni, you have to look at your soalan. Soalan ni macam mana? Pasal moving charge ke, CCC only ke, or double CCC? Itulah dia. Okay, boleh? Okay, kita tengok. Pertama sekali, you kena explain. Iaitu explain and use magnetic force. So inilah formula dia, QVB sin theta. Tapi ini untuk moving charge saja And then you kena the direction of the force. Kena tahu macam mana nak tentukan direction of force. Describe the motion. And then use formula FB equals to FC. Okay. Bila dia stationary, there are no FB. Saya panggil FB tau. Kalau force untuk magnetic ni saya panggil dia FB. Bukan Facebook tau. Dia B tu refer kepada magnetic flux lah kan. Magnetic flux, magnetic field. Kita panggilkan magnetic field kan bangang BB. So FB sama dengan QVB sin theta. When is stationary, V adalah 0. 0, kosong. So that's why dia kata bila dia stationary, FB dia akan jadi 0. Okay. Tapi bila dia moving, dia akan ada magnetic force. Maksudnya bila dia ada velocity, yes, dia akan ada FB lah.
Okay, that's why formula dia tadilah QVB sin theta, di mana F is the magnetic force, V is the magnetic flux, V is the velocity, Q is the charge and theta is the V, angle between V and B. Q ni depend pada charge apa you pakai lah. Kalau elektron pakai elektron, kalau proton pakai proton. Okay, dia adalah vektor ya. Kenapa dia vektor? Because dia adalah cross. So kita akan pakai dua tangan, iaitu Fleming left hand rule dengan right hand rule. Kalau right you pakai untuk negatif, kalau untuk right hand rule, left hand rule kita akan pakai untuk positif. So thumb tu akan menunjukkan force, first finger is the field, second finger is the velocity. FBV. Kena keluarkan dulu tangan tu. FBV. Okay, so kita akan pakai FBV. Tutup macam tu. Okay. Okay, FBV. Baru betul tengok muka saya. Okay, so keluarkan tangan kanan dengan tangan kiri. FBV, FBV. FBV, FBV. Okay. Okay, ingat tangan kanan untuk negative charge. Tangan kiri untuk positive charge. Okay. So setakat ni berapa tangan you pakai? Dua je tangan. Satu right hand grip. Yang kedua ni. Satu, dua, tiga, empat. Nanti ada empat lah. Bermula dengan tangan kanan. Lepas tu kiri kanan. Nanti kiri. Lepas tu berakhir dengan kanan. Nanti kita buatlah cerita dia. Okay. So yang ini saya nak cerita yang pasal pergerakan je ni lah. Okay, so kalau awak tengok saya terus buat contoh saya. Sebab selalunya soalan awak adalah cross atau dot. Okay, kita ada cross. Cross ni maksudnya apa? Ini simbol apa? Ini simbol B. Magnetic field. Maksudnya kalau cross dia adalah into the page. Dia masuk. Dia ada dua. Satu cross, satu dot. Kalau dot dia adalah, B dia adalah out of page. Ni kena tahulah. Okay, so kita pakai charge. Sebab ini cerita pasal moving charge. Sebab kita nak guna formula FV sama dengan QVB sin theta. Ni formula ni. Okay, so saya masukkan charge positif dalam ni. Dan dia mesti bergerak. Ingat tadi, dia mesti moving. Kalau dia duduk diam, tak ada apa-apa berlaku. Okay, so disebabkan dia positif, kita guna tangan kiri. Keluarkan tangan kiri. Buat macam ni. Jangan buat tembak pistol macam ni. Dia mesti perpendicular. 90 degree. Mesti 90 degree to each other. FBV. Oh, saya lebih suka tengok yang jari ni. Jarinya tunjuk orang ni. Okay, B ni. Kalau B you adalah cross, meaning you masuk. Masuk dalam kamera ni. Into the page. Maksudnya you nak masuk dalam kamera ke, you nak masuk dalam iPad ke, you nak masuk dalam laptop ke, you nak masuk dalam handphone ke. Tunjuk dia masuk ke dalam. So saya akan masuk ke dalam. Pointed, nampak tak? Saya masuk ke dalam laptop ni. So V saya ke sana. Saya keluarkan. F, B, B. F, V, B. F, B, V. F, B, V. F, B, V. F, B, B masuk, V ke sini. So F saya akan jadi ke atas. F, B, V. So V saya akan jadi ke atas. So dia punya pergerakan akan jadi macam ni lah. Pusing. Dia akan buat circular. Kenapa dia buat circular? Sebab dia nak sentiasa 90 degree to each other. So katakanlah ni positif, this positif, this positif. So my F, B sentiasa menuju ke tengah. Velocity ke atas, velocity, velocity. Dia buat satu cycle. Pusingan dia complete satu cycle. Okay, tak faham ni, tak apa, kita move on dekat ni pula. Okay, katakanlah saya ada satu lagi positif ke sana. Okay. Ini problem dia sekarang, dia bukan cross. So B awak tak boleh masuk dalam laptop. B awak tak boleh masuk dalam iPad. B awak tak boleh masuk dalam handphone. B awak kena tunjuk ke diri you. So tunjuk kat diri you, V ke sana, so F you ke bawah. So dia akan buat bulatan ke bawah. Okay, tak apa, tak faham. Saya ulang balik Okay, so kita ada cross.
cross adalah maksud dia adalah masuk. Masuk tangan yang tunjuk ni masuk ke dalam laptop. So dia adalah positif. Dia ke sana. Positif tangan kiri. So tangan awak ni kena FBV. FBV. B masuk. Masuk. V ke sana. So F awak akan jadi ke atas. FB awak akan jadi ke atas. Okey, disebabkan dia nak gerak ke sana. Nampak tak ni? Velocity ni dia nak gerak ke sana. Dia tak boleh gerak straight. Sebab dia mesti always perpendicular to each other. Kalau dia gerak straight, dia akan jadi parallel. So dia kena buat gerakan membulat. So kalau positif saya dekat sini, V kan macam ni. So dia akan naik ke atas lah sebab dia nak buat gerakan membulat. So dia akan ke bawah. So katakanlah saya tengok yang part ni. Tengok yang part kat sini ni. Okay. So B masuk, V ke sana. So F saya ke sini. F saya ke sini. F saya ke sini. Check. Awak boleh check setiap tempat tu. B masuk, V ke sana, F ke sana. Cuba check untuk setiap checkpoint ni. Awak boleh check ni. Check kat sini, awak check kat sini. Betul tak? Guna tangan kiri. Bukan tangan kanan, tangan kiri. Guna tangan kiri. Okay. Okay. Dot pula. Okay. Kalau dot pula. Dot. So dia adalah positif ke sana. So B masuk. Alamak, bukan B masuk sebab ini dot out. Maksudnya dia kena keluar daripada iPad. Dia kena keluar daripada awak punya kamera tu. Dia kena menuju ke awak lah, dia nak tembak awak. Susah sikit lah kan. Ni macam ni, so F saya ke bawah. Saya tak suka buat dot sebenarnya, saya suka buat cross. So apa saya akan buat kalau exam, sebab soalan ni awak ni bukan soalan exam, ni soalan assignment. Saya akan tukar ni kepada cross dulu. Saya buat kat tepi, imaginary. Saya akan buat imaginary kat luar dulu. Saya bayangkan dia adalah cross. So saya akan buat dia positif, dia ke sana V. So saya guna tangan kiri. Masuk kat laptop, V ke sana, FB dia ke atas. So kalau cross, FB dia ke atas, so bila dia dot dia terbalik lah, dia ke bawah. So selalunya saya akan buat yang inilah, imaginary. Yang ni. Okay, lepas tu dia buat circle. FB. Positive V. FB. Macam tu. Okay, boleh tak? So itu cara lukisan dia lah. So kita tentukan menggunakan Fleming right atau left. Okay, kita buat satu lagi. Cross, saya suka cross. Cross senang. Cross dia nampak sikit. Okay, kali ni saya buat untuk negatif. Dia gerak ke sana, V. So jangan guna tangan kanan. Jangan guna tangan kiri. Guna tangan kanan. Guna right. Guna tangan kanan. Keluarkan tangan kanan. B masuk. Masuk dalam kamera. Masuk dalam kamera. Masuk dalam iPad. So V ke sana. So FBU ke bawah. Nampak tak saya buat? Masuk. V saya pusing. FB saya ke bawah. So bulatan dia macam ni lah. So dia negatif VFB. Negatif VFB. Ni FB. Negatif VFB. Okay. Seterusnya habis dah. Ni tak nak lah, saya tak nak. Kita jarang pakai yang ni. Kita pakai selalu yang inilah. Macam ni kan. Kalau saya guna tangan ke kiri, B masuk, V ke bawah, so sana. So yang ni negatif lah. Sebab B masuk, V ke bawah, F ke sana. So dia negative charge. Okay, sama jugalah yang ini. Tak perlulah awak ni sangat lah. Sebab awak ini just you punya apa ni, assignment. So darab je lah guna QVB sin theta. Make sure angle betul lah 90 degree
Kalau angle tu ubah 50, so you ubah je dia jadi 50. Okay, yang ini yang saya cerita tadi tu lah. So macam mana saya check. So tengok guna tangan kiri ke tangan kanan. B masuk, V ke sana. So ini adalah positif lah. So ini adalah semua charge positif. Okay, lepas tu kalau yang ini B masuk, V ke sana, F ke bawah. So ini charge negatif lah. Ni boleh guna tangan ni awak boleh guna tangan lah. So dia akan membuat circular motion. Disebabkan dia buat bentuk circular motion, so dia telah obey FB equals to FC. So dapatlah QVB sin theta equals to MV square over R. Apa yang boleh potong? VV boleh potong. Sin theta is always equal to 1. Kenapa? Sebab theta adalah sentiasa 90 degrees. So you akan dapat R sama dengan MV BQ. Saya buat balik FV sama dengan FC. QVB sin theta equals to MV square over R. VV potong QB sin 90 degree equals to MV over R. So sin 90 degree 1. So dapat QB sama dengan MVR. So R sama dengan MV over BQ. So dapatlah formula ni. Di mana M tu adalah mass, V tu velocity, R tu radius and Q is the magnitude of charge. Okay, yang bawah ni tak perlu. Tak ada dalam syllabus. Okay, yang ini saya rasa siapa soalan assignment 3 rasanya ada macam ni kan. Pernah nampak tak gambar ni? So yang ini dia tanya magnitude and direction of magnetic field. So dia minta B lah. B untuk semicircular path ni dari A ke B. So yang ini adalah case moving charge lah. Ni adalah case moving charge sebab charge bergerak. Dan charge dia adalah elektron. Elektron negatif lah. So you akan guna tangan kanan. Guna tangan kanan lah. B masuk keluar tak tahulah kan. Okay, tapi apa yang you tahu, FB dia kat tengah. FB dia dekat tengah sebab ni center dia. So saya boleh agak dah lah dia punya B. Because negatif tangan kanan. Kalau saya buat B masuk, V ke atas, FB ke sana, yes. So dia adalah masuk lah. So dia adalah cross. Okay, saya ulang balik macam mana saya tahu dia adalah cross? Okay, saya tengok dia adalah elektron. Elektron negatif. So saya buat ni negatif, ni negatif. FB ke sini, macam mana madam tahu dia FB ke sini? Sebab FB sentiasa pointed towards to the center. Okay, so V ke sini. V ke bawah. Okay, so saya guna tangan kiri, kanan, guna tangan kanan. Saya anggap dulu masuk. Okay, saya buat dia masuk dulu. Sebab saya suka masuk cross, senang. Kalau cross senang. Okay, saya buat B masuk, V ke atas, FB ke sana. Ya, betul. So B dia punya direction adalah into the page. Direction dia ada dua je, into the page atau out of page. Okay, macam mana nak cari B pula? Okay, nak cari B dia, you kena guna FB equals to FC tu lah. Dia guna FB sama dengan FC. Okay. So dapatlah QVB sin theta sama dengan MV square over R. VV boleh potong, so dapatlah formula ni lah. Formula ni sebenarnya R sama dengan MV over BQ. Tapi Q ni digantikan dengan elektron lah. Because your question adalah about electron. Dan dia bagi diameter. Diameter bahagi 2 dapat radius. So dia masukkan dalam ni. So you akan dapat jawapan ni. Dan mass tu you ambil mass of electron lah. V tu dia dah bagi. B nak cari. E adalah E elektron lah. E elektron. Mass elektron. So jawapan untuk direction adalah into the page. Okay. Boleh tak? Okay, boleh ke tak? Diam dah.
Follow korangnya diam. Okay. Ni sama macam soalan cek 3 tapi lain sikit lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada force tadi moving charge. Ini CCC, current carrying conductor. Okey, bila force dekat current carrying conductor kita akan guna formula BIL. B-I-L cross B. So you kena determine dia punya force lah. Okey, yang ini kita akan guna tangan kiri. FBI. I kiri. Kiri. Okey. So FBI adalah formula, BIL adalah formula untuk current carrying conductor. Bila ada current dalam akan wujudlah magnetic field, so akan wujudlah magnetic force. So magnitude of magnetic force kita akan guna formula BIL sin theta. Dia pun FB juga. Ini pun FB. Iaitu IL cross B, di mana F tu magnetic force, B is the magnitude of magnetic flux, I is current, L is the length, theta is angle between I and B. Okay, you akan guna Fleming left hand rule iaitu FBI. So kita akan guna tangan kiri sahaja. Thumb is the force, first finger is the field, I is the current lah. So ini adalah dia punya ni. Okay, so kalau you tengok dekat sini, ingat yang angle tu mesti antara I dengan B. So I dengan B, ni B adalah perpendicular, so you akan dapat F maximum. Tapi kalau B dan I you is parallel, so you akan dapat dia sama dengan 0. So dia akan dapat 0. Okey, sama juga macam ni. Macam mana nak tentukan? Kita akan mula-mula sekali, ni gabungan dua tangan tau. First you akan guna right hand rule. Guna right hand rule yang mana? You akan guna yang I, ini B. Okey, guna tangan kanan, I ke atas, so BU adalah masuk. Masuklah kan dapat tu. Okey, tak payah guna right hand rule pun boleh ni. Aku merepek itu kalau nak cari ni, dia dah bagi dah ni. Okey. So terus guna FBI, sorry. Terus guna FBI. Tangan kiri. Tangan kiri. FBI. So tangan kiri, keluarkan tangan kiri, B masuk, I ke atas, so FU ke kanan. Okay, kalau ni pula B masuk, I ke bawah, FU ke kiri. Betul tak? Betul. Dia guna Fleming left hand rule. Sama jugalah, formula dia senang je, BIL masukkan nilai sahaja. Masukkan nilai je. And then cari nilai, tak ada, bagi saya agak senang sebenarnya. Sama juga ni lah, FBI, B masuk lah sebab B, I ke sana, F ke atas, so B mesti masuk lah. Okay. So ada dua force tadi awak belajar, satu adalah circular. Yang pertama tadi force, yang pertama awak belajar untuk moving charge. So F sama dengan QVB sin theta. Okay, yang kedua adalah untuk CCC, current carrying conductor, you guna formula BIL sin theta. Okay, yang ketiga ni nanti parallel lah, dia parallel. So yang ini ada satu lagi formula lah. Okay, tangan. Yang ini you guna dua-dua tangan. FBV, FBV. Tangan kiri untuk positive charge, tangan kanan untuk negative charge. Ini kiri, ini kanan. BIL ni kita akan FBI, kita akan guna satu je itu. Saya tengok I ni, kiri, ada I, kiri. Kiri saja. Okey, so kita masuk kepada parallel plate. Okey, tengok parallel plate. Force between two parallel current conductor, explain negative force on unit length, derive and use magnetic force per unit length.
So F over L sama dengan mu naught I1 I2 over 2 pi D. Okay. So dalam kes ni dia ada dua kawan. Ada I1, ada I2. So I1 dengan I2 ni adalah same current. Current yang tak pula. Same direction of current. So untuk dia rasa magnetic field, dia tak akan rasa magnetic field dia. Okay, macam ni lah. Contohnya saya bagi tahulah siapa yang ada dekat sini ni. Melis dengan Abigail dia ke? Madeline. Katalah Melis dengan Madeline. Madeline. Dia kawan. So dia tak akan rasa, awak tak akan rasa bangga, B tu bangga. You tak akan rasa bangga awak, you akan rasa orang sebelah punya. Awak tak akan rasa diri awak bangga, awak tak rasa. Awak suka rasa orang sebelah punya. Sama juga dengan ni. Okay, saya terukir lah. So saya ada dua current, I1, I2. B, magnetic field, the one that I will experience is not on myself. Saya tak akan rasa bangga saya akan suka tengok bangga orang lain. Oh dia ni bangga. So sama juga dengan ni. Sebab apa? Ingat balik ini straight wire. Straight wire B dia adalah mu naught I over 2 pi D. So kalau D dia duduk dalam, katalah point A, he's here. Dia tanya, what is the magnetic field experienced by point A? Dia tak akan rasa B1. B1 is no. Why? Because your D is 0. Because dia inside the current. So that's why there are no B1. But dia akan rasa B2 punya. B2 dia akan ada rasa. Macam mana kita nak rasa B2 punya? Okay, soal dia macam ni. Kalau awak tengok, ni. Okay. Nak balik. Kenapa dia tak nak bagi saya jogging? Aduh. Bawa balik. Okay. So tengok I1 dia menghasilkan B. Dia hasilkan bangang dia. Kenapa dia hasilkan bangang? Sebab dia dah CCC. Dia adalah current carrying conductor. Kenapa dia current carrying conductor? Sebab dia adalah conductor yang ada current. So dia adalah sejenis source yang boleh menghasilkan magnetic field. So that's why dia boleh hasilkan B. This is B. How do we determine the B? By using right hand grip. So your current is going up. So your magnetic field adalah anti-clockwise. So dia menghasilkan magnetic field anti-clockwise. Okay. So your question, they ask you what is the B experienced by P? So P ni duduk inside 2. Inside wire 2. So dia tak akan rasa B dia. Dia akan rasa B sebelah. So apa yang berlaku, nampak tak ni? Ini masuk. So B1 yang dirasai oleh B adalah masuk. Okay, masuk. B1 ni nampak tak? B1 masuk. So kita akan guna tangan kiri. FBI. Sebab ini adalah CCC, current carrying conductor. Tak boleh guna FBV. FBV untuk charge. Ini tak ada velocity, kita guna FBI. So B masuk. Sebab B awak masuk tu, B1 masuk. I tengok I2. I2 ke atas. So your F akan jadi to the left. So kita akan panggil dia sebagai F12. Meaning the force acted by magnetic force 1 on 3. Okay, tak faham lagi. Okay, tak apa. Kita tengok pula yang kedua. I2 pun CCC. Because dia ada current dan dia conductor. So dia pun hasilkan bangang dia. Dia hasilkan bangang dia. So kita nak cari what is the Q, magnetic field on Q. So magnetic field on Q, dia tak akan rasa B1. There are no B1. B1 dia tak akan rasa. Kenapa dia tak akan rasa B1? Because there are no distance. Sebab ini adalah straight wire. Straight wire formula dia mu naught I over 2 pi D. D is the distance. Dia tak ada distance. Dia duduk dalam orang tu. So dia tak akan rasa
Macam you lah manusia, you takkan rasa semangat you rasa semangat orang lain je. So dia rasa orang sebelah punya. So nampak tak ni, dia guna right hand grip ke atas, so dia ke sana. So dia adalah anti clockwise, dia keluar lah. So this is my B2. B2 saya keluar. So saya guna tangan kiri FBI, B2 keluar. Saya tak boleh buat macam ni, saya kena macam ni. Sebab kalau into kita masuk kamera, kalau keluar dia kena pergi kat diri you. Okay, I dia kena follow I1 lah, because current yang lalu dekat Q adalah I1. So ke atas, so F dia adalah ke sini. Dia macam ni. Susah, that's why saya kata susah sikit kalau yang macam ni. So kalau saya jadi awak, saya selalu anggap dia cross dulu. Masuk, I ke atas, so F dia ke sini. So dia terbalik, so that's why dia ke sana. Saya tak berhenti nak buat yang dot tu. Kalau dot tu dia macam kena dia macam tu, nak jatuh lah. So, saya akan buat cross. Cross sangat senang. Okey, tak apa, tak faham. Okey, kita buat sekarang satu. Okey, kita ada 2 wire KLCC. Kita nak buat KLCC. Kita ada I1. Kita buat dua-dua samalah. I2. Dua-dua sama arah. Okey, mula-mula kita buat point P kat sini. Okey, so dia akan rasa bangang di sebelah. So ini kita guna right hand grip. Guna yang mana? Kita guna yang IB. So IB. So B saya macam ni, zoom masuk. So B1 saya masuk. So lepas tu ni step pertama. Step kedua saya akan pakai FBI. FBI. I ni tangan kiri. Macam mana saya tahu kiri? I kiri. So B masuk. I tengok I2. Jangan tengok I1 sebab dia duduk, dia di dalam I2. Ke atas. So dia ke sini. Masuk. Ke sini. Okay. Seterusnya kita ada the point Q dekat sini. Q dekat sini. Okay. So I2 tengok bangang, dia akan pergi tengok B orang 2 lah. So I ke sana, so dia akan macam ni keluar. B2. So B2 saya akan keluar. So B2 keluar, I ke atas. Okay, saya tak reti nak buat tu, saya anggap ini masuk dulu. So I ke atas, masuk, I ke atas, F saya ke sini. So terbalik, so F saya akan ke sini. Ini F12. So inilah force yang awak nak kena cari. Okay, tak faham tu kita buat satu lagi lah. Satu lagi kita buat dia terbalik. I1, I2. Okay, so ini adalah P. Ini adalah A. Kita buat A pula lah A. So current dia akan rasa bangang orang sebelah. Dia tak rasa bangang dia. Dia rasa orang bangang sebelah. So dia macam ni masuk. Masuk P1. Masuk current ke bawah. So F dia ke sini. F12. Okay, lepas tu saya ada satu lagi B kat sini. Okay, dia akan rasa bangang sebelah ni tau. So ini kita guna right hand grip dulu. Keluar, zoom, masuk. Macam ni, zoom, masuk. B2. B2 masuk. I ke atas. So F ke sini. So ini F21. Ni faham tak? Saya harap awak faham lah. Dua tangan kita pakai ni. Yang pertama, right hand grip. Iaitu I dengan B. Untuk tentukan B dulu. Okay, nak tentukan bangang tu. Yang kedua, kita akan guna left hand rule, Fleming left hand rule. Iaitu Fleming left hand rule, iaitu kita guna FBI. So ada dua tangan bergabung kat sini. So dari sini akan keluarlah formula F over L sama dengan mu naught I1 I2 over 2 pi D. Di mana mu naught is constant, I1 current 1 lah, I2 current 2 lah. D ni adalah distance antara dia. Distance antara plate ni. Distance antara parallel conductor. Length is the length lah.
Di mana F1 tu sebenarnya akan sama dengan F21. Dia sama jenis magnitude, cuma opposite direction. That's why dia boleh attract atau repel. Dia tak gerak. Ini tak gerak. Dia CCC tu duduk dan diam. Yang gerak hanyalah moving charge saja. Okey, inilah yang saya cerita tadi. Ni yang saya cerita. Okey, kalau dia same direction, maknanya current satu atas juga, so dia akan attract. Tapi kalau current dia opposite, dia akan jadi repel. Ini mungkin boleh keluar dekat UPS lah. UPS ada chapter ni. Okey, ni awak kena tahulah lukisan. So ingat je, kalau dia same, dia akan attract. So kena kira. Kira tu saya rasa tak ada masalah. Awak okey je kira-kira ni. Masukkan nilai je. Tak payah risaulah, ini adalah assignment. So saya tak nak tekankan sangat lah. You just tahu macam mana nak cari jawapan pun okey. Sebab ini is only assignment. Formula, masukkan nilai je. Okey. Okey, last kali adalah torque equals to NI A cross B. You use torque. Maksudnya you akan gunalah torque di mana N tu number of turn, I is the current, A is the area, B is the magnetic field. And then you kena explain the working principle of moving coil on galvanometer. Eksperimen hari tu dah buat kan galvanometer. Dalam galvanometer tu ada moving coil. That's why dia boleh bergerak positif, negatif. Kenapa dia boleh gerak? Itu yang kita kena tahulah. Okay, so ini adalah gambar raja untuk coil. Okay, coil you bentuk rectangular. So dia berpusing. So dia ada force lah, dia ada medan, dia ada B, magnetic field. Okay, so bila magnetic field dia ke sini, so force dia akan sini. Dia guna apa ni? BIL ni. Okay, saya tak nak go through yang ini sangat. Sebab dia tak tanya awak yang pasal PIL ni semua. Yang dia ingat tadi dia kata use torque only. So you just terus guna formula torque ni lah. Formula torque sangat direct. NIA sin theta. Cuma you kena be careful dekat angle. Because your angle mesti between A and B. So ramai yang suka salah dekat angle tu lah. Because torque equals to NA cross B. So torque akan jadi zero bila angle you zero. Dan dia akan jadi maksimum bila angle you 90 degree. Okay, kita tengok dekat sini Dia mesti angle antara A dengan B tau. Area dengan magnetic field. Okay, area you kata area, we are talking about the surface of area. Area and B is parallel, so zero. So my torque here akan jadi zero. Okay, ini plane. Area you ke sini, B you ke atas. So dia adalah 90 degree. So you akan dapat torque you adalah maximum. So ingat ya, plane ni nama dia plane. Area mesti perpendicular to the plane. Okay, contoh dia, saya punya bentuk macam ni. So area saya, ini plane. Area saya adalah ini. Dia mesti perpendicular. Atau ke bawah pun boleh. Perpendicular. Depend pada mana. Kalau dia pusing macam ni, so kita pilih ni. Kalau dia pusing macam ni, kita pilih yang ni. Okay, saya buat lagi contoh. Ni plane. So mana area? Ini area. Ini plane. Mana area? Ini area. Area mesti perpendicular. So ini plane. Dia pusing ke bawah. So this is become your area. Area ni mesti perpendicular to the plane. Okey, lepas tu kita masuk kepada ni. Principle working of galvanometer. So, galvanometer you buat hari tu eksperimen. Kalau kita buka galvanometer, dalam galvanometer tu tak ada gula-gula, tak ada. Dia ada spring, pivot, pointer, soft iron core, coil, permanent magnet. So dalam tu ada permanent magnet lah. Dan dia ada spring, dia ada pointer. Pointer tu yang negatif 30, kosong, positif 30. Yang dia reflect tu lah. Itu adalah pointer. Dan dia ada pivot, dia ada spring. Okay. So galvanometer consists of coil of wire suspended in magnetic field of permanent magnet.
The coil is rectangular shape and consists many turn of fine wire. Okay, when the current flow in the coil, the magnetic field exerted a torque. Ingat balik. Galvanometer, tak ada apa, galvanometer adalah konduktor. Kenapa konduktor? Dia boleh mengalir elektrik. Tapi kalau tak ada elektrik, dia hanya konduktor saja. But bila current flow, dia telah bertukar menjadi CCC. Current carrying conductor. So akan wujud magnetic field lah. So bila ada wujud magnetic field, dia akan menyebabkan berlaku torque lah. Torque di dalam coil di mana NIAB. Okay, ada dua torque berlaku ya. Satu torque adalah due to the coil, satu lagi torque adalah due to the spring. So ada dua tengah bergaduh kat situ. Spring dengan coil. Okay. So that's why dia mula dia reflect lepas tu dia tarik balik. Sebab ada balance lah dekat dalam tu. Okay. K tu adalah torsional constant. Angle rotation is the rotation angle lah dalam bentuk radian. The coil and pointer it will rotate. The coil and pointer will rotate to the point where the spring torque is balanced the torque due to the magnetic field. So you akan ada dua torque yang tengah bergaduh. Satu torque disebabkan spring, satu torque disebabkan oleh magnetic field. So pointer tu akan stop dekat mana balance. Dekat mana balance. So that's why NIAB sama dengan K. Dia masukkan je lah torque sama dengan NIAB. Torque satu lagi K theta. So dia masukkan, so dapatlah formula ni. Tapi soalan assignment awak semua direct dia. Dia tanya torque maksimum, torque minimum. Tak ada. Yang ni tak ada ni. Ni saya tengok tak ada soalan ni kan. Yang ini dia tanya, ini adalah dia tanya explain the motion of magnetic field and electric field use formula V equals to EB in selector vector. Tak sempat lah kot ni nak habiskan ni. Yang ni saya rasa ada satu soalan je kot FB sama dengan FE. Tak apalah, yang ni saya masuk esok lah. Ni dia masuk vector selector ni. FB sama dengan FC dapat ni. Boleh kot baca ni awak. Nak habis dah lah. Okay. So bolehlah awak buat assignment. Saya stop kat sini dulu. Esok saya sambung sikit lagi yang ni, selector ni. Sikit je, yang ni pun sebenarnya awak kalau awak baca awak boleh faham. So kita kalau boleh kita habiskanlah minggu ni assignment. So minggu depan saya nak masuklah chapter 6. 5. Sebab chapter 5 tu adalah ni. Okay, sebelum saya akhir, saya just nak recap balik lah. Tangan. So tangan kita ada 5 tau. Yang pertama, right hand grip. North current. Yang itu awak guna untuk solenoid. Solenoid. Current awak tengok awak nak tentukan north atau south. Okay, lepas tu satu lagi adalah current dengan B. Yang ini awak guna yang ni. Current. So nak tentukan B clockwise ke, anti-clockwise ke, macam tu. Okay, yang kedua kita ada Fleming left hand rule ataupun Fleming right hand rule. Yang ini kita pakai FBV. Kalau FBV tangan kiri untuk positive charge. Satu lagi FBV tangan kanan untuk negative charge. Yang ketiga adalah Fleming juga tapi left hand rule you guna FBI. Ini hanya boleh untuk ini hanya untuk moving charge. Yang ini hanya untuk CCC saja, current carrying conductor. Moving charge hanya pakai ni je sebenarnya. Ini pun untuk CCC. So tadi that's why yang ini bergabung dengan ni. Tadi ada untuk yang tadi tu kan kita pakai ni dulu baru pakai ni. Sebab ini boleh guna untuk CC, ini pun boleh guna untuk CC. So kita ada sebenarnya ada 1, 2, 3. Ni saya kira lah 1, 2, 3, 4, ada 1, 5. Ada satu lagi nanti yang keempat kita guna VBI. VBI tapi tangan
right, tangan kanan. Ini chapter 5 nanti. So yang ini je yang you pakai nanti exam. Okay, tak apalah, saya stop kat sini dulu. So ingatlah, dia macam ni, dia ingat macam ni. Kanan, kiri kanan, kiri kanan balik. Dia ingat macam tu lah. Okay, tak apalah, saya stop kat sini, dah penat dah. We start tasbih kifarah and surah walas. Okay, bye. Thank you, madam. Boleh tak? Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Saya tutup. Madam nak tanya boleh? You nak tanya apa-apa ke? Answering you. I tak tahu mana satu I tutup semua, saya tutup ni. Untuk 4.4 itu Tak dengar lagi cakap apa, sekejap. Kuat sikit. untuk 4.4 itu current CCC in the magnetic field itu 4.4 itu CCC on magnetic field Madam muted. Okay. Okay, you tanya apa tadi? Itu CCC in magnetic field itu magnetic field produced by magnetic bar kan. By magnetic bar